Orang masuk terus ke? Ainus start dulu. Ya. Oh, Hai, apa alright. khabar semua? Oh, kita dah ada dah dua-dua dalam live ni. Oh, dah terus Okay. Okay, sekejap. Right. Okay. Kita bolehlah add ke kawan dulu. Bagi Share, masa. share. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Smida. Apa khabar? Hai semua. Selamat berhujung minggu. Okay, kita tunggu sekejap. Okay. Sementara tunggu tu. B. Ambil laptop mah. Laptop. Sebab dekat sini tak nampak FB-nya. Betul. Kat sini tak Kan nampak. So, kena pakai dua kan? sebab tu duduk dekat desktop ni. Itulah pasal baru nak ambil desktop kat dalam. Sementara kita tunggu ramai-ramai lagi masuk. Okay. Hai Aisyah. Okay, boleh orang kata apa, invite ramai lagi kawan-kawan. Okay, untuk orang kata live malam ni. Okay. Macam berjanji saya dengan Hajar malam ni. Itulah wajah kita mana sama. Okay. Sama wavelength lah. Okay, kita boleh mula dah. Okay, dah ada ramai yang masuk. Okay. Assalamualaikum semua, apa khabar? Okay, selamat kata berhujung minggu. Jadi kata malam-malam hujung minggu ni sambil kita santai dengan family. Jadi hari ni special. Kata first time lah. Bukanlah first time buat live dekat page Aini Mustafa ni. Dah biasa. Tapi hari ni malam ni special sebab kita jemput someone yang kata apa special lah. Okay, special. Kata apa nak kita berkongsi-kongsi, kita borak-borak, okay, borak-borak pasal perempuan mesti suka, kan? Perempuan mesti suka, kan? Juga saya pun, tapi kita suka tapi tanpa sedar inilah masalah besar kita, kan? Even nak pergi keluar berjalan-jalan pun, rasa macam berjam-jam duduk menghadap dekat depan almari tu. Tudung apa aku nak pakai? Nak bawal ke? Nak shawl ke? Itu baru nak keluar jalan-jalan biasa. Kalau nak pergi kenduri, lagilah. Kalau ada event, okay, macam orang kata apa, kami selalu ada event kan. Kalau event tu dalam macam sebulan berbulan-bulan, duk fikir tudung saja, kan. Jadi malam ni, saya menjemput Puan Hajar untuk kata apa, berkongsi dengan kawan-kawan semua, okay, asas untuk kita pilih tudung. Kan? Pilih tudung ni, walaupun kita rasa macam tudung kan, tudung, tapi hanya dengan walaupun hanya selai tudung, tapi tudung itu boleh mempengaruhi kita. Emosi kita hari tu. Cuba bayangkan tiba-tiba kelepek, tak kena, rasa macam bad mood the whole day kan. Kan bila rasa macam pakai tudung waktu tu rasa macam kenapa aku rasa macam tembam. Kenapa pula pakai tudung hari tu rasa macam gelap. Nampak tak betapa pentingnya walaupun ianya hanya selai tudung. Okey. Jadi kata sebelum kita bermula ni, okay, saya nak kenalkan kita punya speaker, okay, Puan Hajar. Okay, saya dengan Puan Hajar ni dah kenal, kita kenal 2007 kan, sama-sama masuk. Ya. Lebih 10 tahun. Amatur newbies dalam kerja. Okay, duduk hotel 2 minggu. Yes. 2 minggu duduk so called hotel lah.
Okay, kata apa dalam kerjaya lah waktu tu. Okay, and then sekarang kami berdua kiranya cabar diri orang kata apa, bekerja sendiri. Macam saya buat bisnes saya sendiri dan Puan Hajar dalam image consultant. Okay. And then kita kata apa, bermulalah kita punya macam persoalan lah. Okay, bila kita cakap pasal tudung. Tak, pasal tudung. Okay, pasal tudung sebenarnya betul ke? Betul ke Hajar yang tudung ni sebenarnya mempengaruhi kita punya emosi, kita punya Betul. bentuk muka, apa semualah. Maksudnya tudung ni sangat penting lah. Sebab orang akan nampak kita, apa muka ke tak? Kan, yang mesti apa nampak muka dan orang akan nampak tudung. Jadi apa Betul. pandangan Hajar lah? Alright, okay. Masalah kita ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, terima kasih kepada Puan Ainul, sahabat lebih daripada 10 tahun kita. Berjumpa semula di sesi live kali ni. Actually, Puan Ainul ni pun salah seorang cikgu saya. Bila saya buat keputusan untuk bekerja sendiri, antara orang pertama yang saya jumpa dan belajar adalah Puan Ainul juga. Alright, okay. So hari ni kita nak cerita pasal tudung. Betul macam Puan Ainul kata, tudung ni boleh mempengaruhi emosi kita. Kadang-kadang orang kata ada bad day. Bila bad day tu adalah bila mana tudung tak jadi. Bila tudung tak jadi daripada pagi, kita keluar sampai petang, semua rasa tak jadi, semua rasa off. Betul tak? Sebab apa? Sebab dalam bidang perundingan image, bila apa yang kita tekankan adalah first impression ataupun bila orang pandang kita, apa tanggapan pertama orang terhadap kita. Dan kenapa kita kata tudung ni antara elemen yang paling penting, sebab bila orang berjumpa dengan kita, jarang orang tengok handbag dulu, jarang orang tengok baju dulu, jarang orang tengok kasut dulu. Mesti orang tengok muka kita dulu, wajah dululah. Jadi wajah ni apa yang paling hampir dengan wajah kita? Of course lah, kita punya tudung. Kalau orang yang free hair, dia kena make sure rambut dia is well done. Tapi kalau untuk kita yang berhijab, maksudnya tudung dan anything yang berhampiran dengan muka kita dan apa yang ada di wajah kita, cermin mata, brooch, rantai if ada, dan itu adalah antara elemen utama yang orang akan nampak kita dan orang akan ada perception yang berlaku kurang daripada 7 saat. That's why dia sangat-sangat crucial bagi kita orang perempuan terutamanya. Tu dia. Alright. Saat tu. 7 saat tak lama. Penting tu, jangan main lah. Okay. Alright. Kan, kita cakap macam untuk pilih tudung lah kan. Pilih tudung sebenarnya pertama sekali lah, mesti bentuk muka, betul tak? Kan? Betul. Dan kita tahu bentuk muka ni ada macam-macam. Ada yang panjang, lonjong. Panjang pun ada yang panjang, ada yang bujur, ada yang persegi, ada yang bulat. Apa tips yang balik asas nak pilih tudung ataupun bentuk kita pakai tudung tu mengikut bentuk muka kita? Untuk sebenarnya cara asas untuk pilih tudung, bukan pilih tudung lah, actually nak menggayakan tudung. Ataupun kalau pilih tudung tu, adakah tudung tu jenis ada owning ataupun jenis yang melekat dekat muka ataupun jenis bawal ataupun macam mana. So bila kita tahu kita punya bentuk muka, dia punya asas dia orang perempuan, dia nak bentuk muka dia oval ataupun bujur sirih. Jadi whatever bentuk muka yang kita ada, normally kita akan make it like oval. Kita nak buat dia jadi bujur sirih. Ada setengah-setengah orang memang lahir-lahir dah bujur sirih. Jadi kalau orang yang macam tu, ada setengah-setengah orang kita tengok, dia pakai selendang cantik, dia pakai tudung Aryani yang sarung tu pun cantik, dia pakai tudung ada owning pun cantik. Ada setengah-setengah orang dia ada style tudung sahaja yang dia kena dengan muka dia. Jadi actually hari ni saya boleh sharekan juga, kalau dalam image consultation kita buat personal one to one dengan klien, kita akan ada identify lah jenis muka klien tu. Tapi kalau dalam sesi live ni, saya boleh kongsikan, anda boleh buat sendiri dekat rumah. Macam mana anda nak tentukan bentuk muka anda? Dia secara asasnya ada 2, iaitu bersegi macam Ainul cakap tadi, ataupun jenis licin. Licin ni sebenarnya dia ada sub-sub lagi bentuk bulat, oval, rectangle dan sebagainya. Tapi untuk asas hari ni kita boleh share dia sama ada bentuk muka kita bersegi
angular ataupun jenis bulat. So cara dia, kalau lepas ni lah, lepas jangan buat sekarang, nanti kan terkeluar daripada live kita. Lepas ni duduk depan cermin sebab apa yang membezakan orang yang muka bersegi dan muka jenis licin, dia ada jawline. Semua orang ada tulang rahang dekat sini. Okay, tulang rahang. Kalau pakai tudung tak nampak lah. Kalau macam saya, tengok Ainul, kalau tarik belakang sikit, dia kalau orang ada jawline, dia nampak jelas ada garisan, ada tulang rahang tu terkeluar sikit. Contoh artis yang ada jawline, Angelina Jolie, memang sangat jelas jawline dia. Kalau artis Malaysia, siapa tu? Yuna Angular. Dan juga kalau ingat host TV3 Fiza, Wanita Hari Ini, macam mamak sikit lah. Dia ada jawline. Kalau tapi kebanyakan orang normally adalah yang licin lah, orang panggil curve. Contohnya macam Datuk Siti Nurhaliza, dia licin ya sini. So kebanyakan kita kebiasaannya adalah curve. Secara anda nak tahu macam mana nak tahu kita ni angular ke ataupun curve. Nanti balik lepas live, duduk depan cermin, buka tudung tu. Tak pakai tudung lah kan. And then kalau ada rambut panjang, rambut tu ikat. And then kita tengok daripada depan dan juga daripada sisi. Macam tu. Kalau ada jawline yang jelas, nampak garisan tu bermaksud kita jenis angular. Tapi kalau tak jelas dan tak nampak licin je, so kita jenis curve lah. So kenapa kita tak kena tahu jenis bentuk muka ni supaya kita nak gayakan tudung kita. So senangnya, tips mudahnya, kalau macam saya jenis yang bulat, licin. Jadi kita kan asal tadi kalau kita ingat, kita nak muka kita bujur sirih. Jadi we have to act like ada tudung yang kita gayakan kena ada muncung-muncung sikit. Ataupun kita elakkan daripada pakai tudung yang ada setengah tu tudung dia macam ni kan. Kalau pakai shawl dia melekap macam tu. Bila melekap, kalau macam contoh saya ni, saya pakai melekap macam tu, mesti nampak lebih bulat, tak jadilah bujur sirih tu. So I change it and buat dia nampaklah panjang sikit muka kita. Tu dia punya ilusi optik kat situ. Betul sebab kadang-kadang kita tak tahu kan. Kita rasa macam kenapa aku nampak bulat? Kenapa aku macam kan? Yes. Betul. Tahu kita punya muka kita sendirilah. Dia nak buat ilusi optik tu kat tang mana. Tang mana tu dia nak tahu. Macam tu. Yes. Tahu lepas ni belik, okey? Belum live cermin. Belik muka. Lepas live ni boleh tengok cermin dan belik lah. Ada tak tulang rahang, itu je lah. Yang cara mudah lah, cara asasnya. Boleh. Macam tu. Okey, terima kasih yang mendengar kita orang live kita orang malam ni. So kalau ada apa-apa soalan, boleh terus je. Okey, terus type. Nanti kita orang boleh terus jawab. Tadi kita dah tahu. Okey, semua lepas ni belik lah muka korang. Bujur ke, licin ke, ataupun apa-apalah, ada jawline ke apa. Lepas ni kan, kita okey, yang kedua, yes, kita dah tahu dah kita punya muka ni. Kita pun pergilah kedai nak pergi belilah, ataupun kita kita punya almari lah nak pergi tudung. Okey. Selalu warna. Kan kalau saya nak cakap, kita mesti akan pilih warna. Selalu macam saya lah. Saya tahu baju saya kata warna biru. Okay, warna biru. Tak ada bunga contohnya. Saya mesti tudung. Warna biru juga ke, ataupun kontra terus dengan warna biru tu. Jadi macam saja kan, even warna tu, adakah semua warna sesuai untuk kita? Maksud saya macam bila kita kata kulit warna kulit kita, macam saya dululah orang saya cakap saya kulit yang macam pucat, macam putih pucat. Jadi kalau pakai tak boleh warna yang macam soft sangat, nanti akan dapat pucat je. Betul ke? Maksudnya pemilihan warna tudung kita tu penting tak? Ataupun suka hatilah janji cantik, ni kedai lawa lah warna ni, beli je. Dia sebenarnya bukan semua warna sesuai untuk semua orang. Tu dia punya asas dia. Tapi ada kumpulan warna dia sebut sebagai warna natural. Boleh Google lah. Warna natural. Warna natural ni dia
boleh dipakai oleh semua jenis skin tone ataupun semua jenis kulit. Skin undertone ni dia satu teknik yang kalau saya nak cerita dalam live ni agak payah sebab dia memerlukan lighting yang betul. Tapi setiap orang dia sama ada dia jatuh kepada warm ataupun jatuh kepada cool. Itu dia memerlukan satu analisis yang berbeza. Tapi secara asasnya kalau bila tengok warna mungkin cara kita nak identify tu adalah dengan kita mengetahui macam mana cara nak melihat warna dulu. Satu cara warna ni dia berdasarkan dia punya kepekatan dan satu lagi berdasarkan kejelasan dia. So kalau kepekatan maksudnya kalau sangat pekat dia adalah contohnya seperti yang saya pegang ni. Kalau nampak dia warna deep blue. Contoh warna-warna yang pekat adalah macam deep blue, emerald green, dark maroon macam tudung yang Ainul pakai tu dalam kumpulan warna-warna yang gelap. Satu lagi dia akan pergi kepada warna yang cerah. Ni warna gelap, ni warna cerah. Warna cerah ni macam warna pastel lah. Okay, so bila kita tahu cara pandang warna, jadi kita tahu warna apa yang kita nak pilih. So macam dia macam semua warna tapi kita kena pecah-pecahkan kita punya pandangan terhadap warna tu. Okay, sama ada dia pekat dan ataupun dia cair. Ataupun satu lagi, sama ada dia terang, warna yang sangat terang, bright colour ataupun dia warna yang kusam, warna muted. Warna kusam ni warna pastel, warna dusty ni. Warna dusty purple, macam dusty purple, warna buruk-buruk gitu. Ataupun dia warna terang. So dia pecah kepada 2. So bila kita cakap pasal warna, dia akan terpecah kepada 4. Jadi berbalik kepada Ainul punya statement tadi, betul ada setengah orang dia pakai warna gelap, cantik. Tapi itu memerlukan satu analisis yang orang kata kita kena tengok skin tone setiap orang tu sama ada. Kalau cara mudahnya saya boleh share dekat sini. Kalau anda nak buat sendiri, ni balik ni DIY lagi satu, sama ada anda nak tahu anda ni jenis kulit undertone warm, panas ataupun kulit undertone cool, sejuk. Okay, so kalau orang-orang yang kulit undertone dia sejuk, jenis cool, kita tengok dia punya skin, dia akan ada macam kalau tengok betul-betul dia ada kemerah-merahan, pinkish. Kalau kulit jenis pink-pink sikit, dia jenis cool dan bila tengok dekat anak mata dia, kan kita ada sklera putih tu, yang putih tu dia akan berwarna macam urat biru dia nampak jelas. So kalau dalam sesi dalam sesi personal image consultation kita memang akan tenung wajah klien so that kita tahulah, tapi you all mungkin boleh identify sendiri. So, jangan pakai kontak kan. Buka lah. So itu adalah orang yang jenis cool. Kalau jenis warm, kulit anda tu sebenarnya kalau anda perhatikan dia kekuning-kuningan. Kalau kita tengok sekali lalu kita tak perasan, tapi bila kita tengok betul-betul kita akan nampak dia kekuning-kuningan. Dan yang paling penting bila dekat sklera mata putih kita tu dia berwarna kuning. Dia kekuning-kuningan. So itu dia berdarah warm. Bukan berdarah, berskin tone jenis warm ataupun jenis panas lah. So warna apa yang nak complement dia? Kalau dia jenis cool, dia warna-warna sejuk, maksudnya warna-warna seperti biru, warna seperti purple. Ni semua warna-warna cool, warna-warna sejuk, maksudnya warna dari campuran warna biru. So biru, purple, ke arah-arah yang begitu, itu cantik dia pakai. Manakala orang yang jenis warm atau jenis panas, dia cantik pakai warna merah. Dia sangat cantik pakai warna merah, dia sangat cantik pakai warna kuning, warna orange, warna brown, tu warna-warna dia. So if dia tahu dia punya skin tone, dan mudahlah dia nak pilih. Dan kalau orang yang, ada setengah orang macam saya jenis cool. Kalau saya pakai tudung warna orange, tudung warna kuning, memang saya akan terus off. Tapi saya lebih kena bila pakai tudung warna biru, warna purple, dia memang kena masuk dengan saya punya skin tone. Itu orang kata definisi macam mana kita nak pilih. Bukanlah pilih, maksudnya kita nak pilih warna yang sesuai dengan kita punya skin tone supaya bila kita pakai tu dia berseri lah, dia naik seri dan dia macam masuk je dengan kita punya warna kulit. Itu cara dia lah. Boleh buat dekat rumah lah, boleh buat lepas ni kita boleh belik daripada cermin juga. Tadi dah tengok tulang rahang, lepas tu tengok pula sklera mata warna apa. So kita boleh tahu kita warm ataupun kita jenis cool. So mungkin boleh lah. Kalau macam dah dengar lah, orang kata kalau pergi kedai nak beli tudung tu, ambil tudung tu letak dekat punya pipi tu, apa? Kat sini. Betul lah. Maksudnya nak tengok cerita kedai. Maksudnya. Boleh. Ya, tapi kalau kita tak tahu dengan tepat kita punya skin tone, sometimes kita
tend to pilih warna yang kita suka. Kita ada kecenderungan untuk pilih. Kadang-kadang kita ada suka warna biru, ada banyak tudung warna biru. Kita akan ada kecenderungan begitu. Kan? Cuma kadang-kadang bila nak tahu pasal skin tone ni agak susah sikit. Cuma yang saya boleh kongsi kat sini adalah kalau contohnya anda nak ikut pada purpose of kita punya aktiviti pada hari tersebut, yang saya boleh kongsi, kalau kita ada satu message yang penting kita nak sampaikan kepada orang, kita nak dilihat lebih bold, lebih confident, lebih meyakinkan, contohnya ada presentation ataupun ada pitching sale dan sebagainya. So warna yang selalu dicadangkan adalah warna-warna yang pekat. Yang ni tak apa, jadi kalau tak tahu jenis warm ataupun cold, kita boleh ikut je teori, kita pilih warna-warna yang pekat. Warna macam Ainul pakai tu adalah contoh warna pekat, warna dark blue, warna dark purple, warna dark green. Itu semua anda boleh pilih. The rest is just matching kan saja dengan kita punya outfit yang lain. So itu salah satu contoh lah kalau berkenaan dengan warna. Right? Betul, baru nak pilih warna ni. Kan? Bila pergi kita ramah mata. Lupa pasal apa mana sesuai. Sebab waktu tu fikir mana yang cantik saja. Tapi saya kan waktu tu. Ya, betul. Orang cantik, warna cantik. Dia terus kan. Fikir dah sesuai. Betul. Salah. Tapi itu biasa, itu semua melabur pada benda yang kita pakai, orang kata apa? Orang kata memberi ni lah kan. Manfaat baliklah pada kita, betul tak? Dia bukan membeli, dia melabur. So pelaburan yang ni lah. Berbaloi lah, betul tak? Ada orang tanya. Betul. Mana kalau jenis tudung bercorak? Okey, tudung bercorak. Macam mana? Maksudnya kalau orang kulit tone gelap, cool ke warm ke, ada tak yang dia tak sesuai kalau bercorak? Bila kita sebut pasal cool and warm tadi, kita nak pilih tentang warna dia. Bila kita dah masuk tudung bercorak, kita akan tengok kalau let's say dia cool, dia jenis cool, maksudnya dia lebih cantik berwarna biru ataupun warna purple, warna-warna begitu. Maksudnya bila dia bercorak, dia akan pilih corak, maksudnya warna tu dominan dekat tudung bercorak tu. Okey, macam ni. Ini contoh ni adalah tudung ni adalah warna biru muda, tapi dia bercorak. You see? So kalau orang yang berskin tone jenis cool, dia sangat cantik lah pakai tudung warna begini. Warna apa yang dominan dekat tudung yang bercorak tersebut. So dia mungkin akan ada juga sikit-sikit warna merah, so tak kisahlah yang tu. Tapi yang dominan is warna yang mengikut jenis skin tone dia tadi. Tu mungkin kalau boleh menjawab lah persoalan tu. Alright? Tapi okay. Right? Menjawab ke soalan harap menjawab lah ya Saibah. Menjawab tak? Saya tak nampak komen dekat sini, tak keluar pula. Alright? Ada? Tak ada, tak nampak. Saya tak nampak. And then kita dah pilih warna lah. Okay. Kita dah pilih warna. Okay, and then kita nak cakap pasal fabric pula. Kita tahu tudung sekarang ni macam-macam jenis kategori fabric lah. Cotton lah, satin lah, apa benda saya pun tak tahu sangat lah semua kan. Betul. Jadi mempengaruhi tak? Maksudnya material tu sendiri pada kita. Maksudnya macam kita dah belajar tadi pada bentuk muka, warna, even fabric. Katalah warna macam saya ni, kata saya. Tapi dia mungkin fabric tu ada tak? Disebabkan fabric tu dia tak sesuai dah untuk saya. Walaupun warna tu sebenarnya sesuai. Betul. Dalam perundingan imej, kita selalu tekankan bila kita keluar ataupun bila kita berhadapan dengan halayak, kita nak orang pandang attention tu pada kita punya wajah. That's why kita tak nak kita punya pemakaian lebih daripada muka kita. Because apa yang kita nak ialah, yang paling penting adalah kita nak orang percaya pada kita. Orang percaya pada credibility kita, orang percaya dengan apa yang kita nak lontarkan atau apa yang kita nak katakan. Jadi pemakaian tudung selalunya dia dalam imej profesional, pemakaian penampilan kita ni tak menarik perhatian, tapi dia hanya sedap mata memandang, supaya bila kita bercerita, orang fokus kepada
apa yang kita keluarkan daripada mulut kita, bukan tengok tudung, bukan tengok lilit kot mana tu bukan tengok siapa tudung dia gerak-gerak ikut tu lah. Kita tak nak orang terganggu fokusnya. Itu dia punya asas peraturan dia. So bila bercakap pasal fabric, antara fabric yang sangat dicadangkan adalah chiffon dan juga georgette. So basically normal kita punya shawl punya kain lah. Sebab kain tu dia tak mengganggu attention orang. Satu yang kita cuba elakkan adalah fabric satin yang terlalu berkilat ataupun terlalu banyak perincian. You know, ada manik kat sini, turun kat sini. So dia sebenarnya untuk professional image, kita tak nak orang tertarik dengan benda lain selain daripada apa yang kita nak, content yang kita bawa. So sebagai contoh, saya ada kat sini satu lagi. Kalau tudung tu terlalu berkilat pun orang akan tengok tudung tu berbanding kita. Ataupun bila stylingnya terlalu overdo, ya, ada kepuk-kepuk gini, sekejap lagi tutup sebelah muka, sekejap lagi dia attention orang terganggu. Tapi kalau kita nak pergi event, itu very minimal, okay. Tapi kalau yang ada setengah-setengah tu dia bergerak-gerak, so orang macam dia macam sebenarnya boleh, tapi dalam kita takut orang akan terganggu attention masa kita bercakap, dia tengok tudung kita. Itu yang kita tak mau. Okay, satu lagi, kalau tudung tu terlalu berkilat lah, kalau satin terlalu berkilat pun dia akan macam tak sedap lah orang tengok. Dan satu lagi, kalau cakap pasal fabric, orang yang sekarang sangat famous adalah benda yang tak payah iron. Macam crumple shawl ni kan, ni crumple shawl, walaupun dia mudah, tak payah iron, tapi because of the fabric tu tak nampak kemas. Bila kita pakai dia tak nampak kemas kalau kita tengok kat sini kan, macam dia akan ada macam dia ada renyuk, walaupun renyuk-renyuk tu kita tahu dia sebab tak payah iron kan, tapi dia mengganggu attention orang kepada wajah kita. Jadi orang akan tend to tengok kepada tudung. That's why selalu dinasihatkan ataupun kita sarankan chiffon, georgette yang tebal tau. Sebab dalam perundingan image dia sama juga macam kita bertudung. Kalau tudung tu jarang, transparent, dia tak berapa cantik lah, sebab orang akan tengok pula see-through pula, ada leher pula, collar dalam ni. Kita tak nak benda-benda yang mengganggu attention orang kepada kita. So basically kalau tanya dengan saya ataupun mana-mana perunding image, fabric yang bagus adalah yang tak menarik perhatian, yang terletak. Dia tidak, ada satu lagi tudung kan ada jenis sutera, silk. Kalau silk tu pun kena hati-hati. Kalau anda jenis yang dah tahu placement of the tudung, so bila pakai walaupun dia sutera tapi dia tak mengganggu anda, okey. Tapi kalau dia pakai tiba-tiba dia macam, kadang-kadang kan bila kita sutera tu dia macam dia macam lepas tu kita jadi dalam fikiran kita, walaupun orang tak perasan, tapi kita fikir tudung aku ni okey ke tak, tudung aku ni sengit ke apa, sibuk nak cari macam, dia mengganggu kita punya attention pula sebab kita duk fikir pasal tudung. Jadi pilih yang mudah dibentuk, yang mudah, yang terletak, dan bila kita macam mana kita boleh fokus kepada kerja kita daripada mula sampai habis tanpa kita fikir tentang tudung kita. Itu dia punya cara lah, yang boleh saya kongsi lah, macam tu. Kan. Okay, ada soalan pada Kak Aisha. Kalau orang yang muka kecil, sesuai tak tudung bercorak penuh? Bila bercakap pasal tudung bercorak penuh, muka dia kecil. Kita sebenarnya macam tadi saya bagi tahu, bila kita pakai tudung, kita nak orang fokus kepada muka kita. Okay, apa-apa yang di sekeliling kita ni penting, memang penting, anything yang near to our face is very important, tapi kita tak nak dia menenggelamkan wajah kita. Alright, so bila kita cerita pasal tudung bercorak penuh, dia ada dua perspektif. Alright, satu untuk dilihat profesional, kita selalu cadangkan yang pertama tudung polos. Macam Ainul pakai, macam saya pakai, tudung kosong. Tapi andai kata pada hari tu kita nak pakai tudung bercorak, okay, kita boleh pilih tudung bercorak geometri macam ni. Tudung bercorak geometri, dia sebabnya bila kita orang kata bila kita nak nampak confident, bila kita nak dalam waktu kita bekerja ataupun dalam online interview ataupun kita nak jumpa, nak COD dengan customer ataupun kita ada pitching dengan potential client. So kita nak orang nampak kita punya credibility. Kita tak nak dilihat macam soft, very feminine. Kita tak nak that kind of look. So that's why kita selalu cadangkan tudung yang bercorak geometri. Bila geometri, anda boleh pakai dia bercorak penuh, tak apa. So kiranya kalau anda tadi berwajah kecil, anda nak pakai tudung bercorak geometri yang penuh, boleh, tak ada masalah. Okay, so bila geometri kita akan nampak lebih masculine, lebih,
Sebab dia structured kan, dia garis-garis kan. Sebab kita ni bila dalam image professional, kita nak dilihat sama level dengan orang lelaki. Kita tak nak nampak ayu-ayu, manis-manis tu kita tak mau. Okay. So bila cerita pasal kalau nak pakai tudung yang bercorak bunga, corak bunga boleh, tapi kita cari yang bunga tu tiada di bahagian muka. So yang saya pakai ni, you see? Kan dia line Bawah kan? So dekat wajah, dia masih tak terganggu sangat lah. You know, dia masih kosong tapi at least ada bunga tu di bahagian bawah. Dan orang punya focus area dekat muka kita masih lagi kosong. Macam tu. Cuma kalau let's say tadi soalan tu kata pakai tudung penuh, kalau tudung penuh tu bercorak bunga, ini yang kita tak berapa sarankan lah untuk image profesional. Okay, tengok kalau saya pakai ni. So dia akan nampak muka saya penuh kan? Penuh dengan bunga-bunga lah. Dia macam lagi kalau orang tu tadi soalan tu muka dia kecil, lagi dia akan tenggelam di sebalik bunga-bunga ini. So kita akan terlihat macam lebih macam lemah lembut sangat lah. Tapi pakaian macam ni janganlah kata tak boleh pakai. Boleh, cuma kalau kita tak ada misi yang kritikal pada hari tu. Kita just nak jumpa friend, nak ada high tea, ada social biasa ataupun keluar dengan family. So we can always pakai this tudung. Tapi kalau ada kalau ada yang misi-misi penting, dan kita kena beli being selektif sikit lah. Alright, itu kot jawapannya rasanya. Kan? Alright. Tadi kita dah pasal orang kata apa, bentuk muka, kita dah sentuh pasal warna, mana sesuai untuk kita, fabric kan. Okay. And then last sekali lah, bukan last sekali lah, aksesori. Yes. Kan? Kira-kira macam kita lah selalunya, macam aksesori saya selalu tengok lah, nak ada yang apa panjang-panjang kat sini, ada brus kat sini, ada brus besar kat sini kan, nak rantai lagi kan. So kalau mungkin kita raya ataupun kenduri pop tu tak kisahlah kan, tapi kita nak more tu how to look macam more lebih professional kan, untuk yang orang kata apa nak pergi interview ke, nak pergi kata event kan, business, jumpa dan sebagainya. Maksudnya aksesori tu ada tak limit dia? Yes. Tak ada besar tapak tangan ke, ada minimum size ke? Ada. Sebenarnya kalau disebut pasal aksesori, dalam kita orang perempuan, aksesori kita ada 5 jenis. Kalau saya tak silap lah. Kita ada earring, kita ada rantai, lepas tu kita ada brush, and then cincin, gelang dan juga jam tangan. Tapi yang kita boleh cerita hari ni sebab kita nak fokus kepada yang dekat dengan muka, is earring, tapi kita pakai tudung, so kita tolak earring. And then rantai pun boleh juga, tapi rantai depends. Kalau tudung kita jenis yang pendek, dan we can pakai rantai, tapi biasanya kalau tak, dan yang paling senang semua orang pakai adalah kerongsang ataupun mana kerongsang saya sebab dia terbalik skrin ni, ataupun brush. Tapi bila cerita pasal brush, dia berkait rapat dengan kita punya bentuk muka tadi. Dia punya konsep, kalau bentuk muka kita, dia kena complement. Kalau bentuk muka kita bulat, kita pakai kerongsang yang bersegi ataupun bukan bulat. Tapi kalau muka kita bersegi, kita lembutkan kita punya muka dengan kerongsang yang bulat ataupun yang lekuk-lekuk sikit. Okay. So sebagai contohnya macam saya, muka saya jenis bulat ataupun jenis tadi licin kan. Jadi saya akan pakai brush yang bukan bulat lah. Bentuk-bentuk macam ni. Ni bentuk ribbon, bentuk yang saya pakai, bentuk yang saya pakai sekarang ni. Ataupun bentuk bunga macam ni. You see? So dia complement kita punya bentuk muka. Tapi kalau orang yang andai kata dia berbentuk muka bersegi, so dia boleh pakai brush yang bulat begini. Supaya apa? Sebab itu kategori bulat kan? Ada moncong. Dia ada muncul sikit, tapi boleh dikategorikan sebagai bulat juga. Nampaklah bulat-bulat tu kan kalau dia boh sini kan. Gitu kan. Okay. So tinggal lagi dia samalah. Kiranya brush sama juga dengan spek mata.
Spek mata bukan aksesori tapi dia duduk di mata kita, duduk di muka kita kan. Maksudnya ni untuk orang-orang yang sentiasa pakai spek mata lah. So dia sama konsepnya. Kalau dia muka licin macam saya, so saya cantik pakai yang macam ni, dia bersegi sikit kan spek tu. Macam lemak ni bukan spek saya pun, spek untuk menggambar je. So dia bersegi. Dia bersegi. So tak adalah muka saya, kalau muka saya bulat and then saya pakai spek bulat and then brush saya bulat, jadi macam bulat-bulat semua kat muka kita. So kita complement dengan memakai satu yang opposite, berlawanan daripada bentuk muka kita. Okay, lepas tu tadi Ainu cakap pasal size. Size brush pula, dia macam macam mana kita nak positionkan brush ni. Dia tak boleh ada banyak-banyak tau, ada yang berjurai-jurai tu kan. Satu yang berjurai-jurai tu kita tak berapa advice, because satu yang macam tadi kita sebut, kita tak nak orang punya attention tertengok kat brush kita yang bergoyang-goyang bila kita bercakap. Kita nak something yang kan, kita nak something yang cantik tapi tak menarik perhatian orang, tapi just nice saja. Okay, so brush tadi nak tahu size dia adalah size yang selebar 3 jari kita. Kita buat 3 jari macam ni and we put our brush. So dia adalah size yang betul. Okay, macam tu. Okay, andai kata macam contohnya brush yang ni. Brush ni, ni saya letak jari saya 3 ni, dia small. Dia kecil lah. So brush ni tak berapa sesuai untuk kita positionkan dia sebagai aksesori. Mana brush aku? Aksesori sini. So dia 3 jari just nice. Kalau lebih daripada 3 jari dia jadi terlalu besar. 3 jari tu just nice lah. Okay, so kalau macam ni pun sama. Brush ni walaupun dia bulat, dia tetap within 3 jari. So size yang okay lah. Macam tu. So kalau dalam penampilan kalau pakai banyak kadang-kadang tudung tu dalam sini. Sebab kalau brush ni dia ada 2 jenis. Satu functional brush. Satu lagi yang macam kita nak letak sebagai aksesori. So yang kita nak letakkan dia sebagai aksesori, kita pakai satu. Okay, satu sini contoh kan. Okay, lepas tu the rest is small brush, baby brush macam ni. Kecil-kecil ni, and kita bubuh lah satu sini, and jangan, kalau tak nampak lagi bagus. Ini pakai pin. Kalau saya kat sini mana pin saya, pin, jadi dia tak nampak. Jadi bila orang tengok kita, dia nampak satu saja aksesori tu dan dia nampak lebih kemas lah. Kemas dan soothing lah, orang kata sedap je mata memandang. Tak lebih, tak kurang. Just nice saja. Macam tu. Okay? Saya tahu pasal spek tu kan. Yelah sekarang ni kan trend Korea pakai mata bulat kan. Yes. Jangan ikut trend tau. Jangan ikut suka-suka hati ni ikut trend. K-pop tu betul. K-pop tu memang semua bulat-bulat, tapi kalau untuk fashion, untuk outing biasa dengan saja keluar, tak ada masalah. Tapi just ni bila kita nak dilihat berbeza ataupun berkeyakinan, dan masa itulah kita akan ikut sikit lah rule-rule yang kita sembang tadi kan. Kita ada banyak spek. Santai pakai spek ni. Kalau nak profesional, kita kena bersiap. Betul. Correct, sangat-sangat. Last lah soalan yang terakhir kan untuk Fajar. Tudung ni one of the fashion lah, betul tak kan? Dan malam ni pun saya nak, kiranya kita nak fashion ni untuk kita pergi kerja, untuk bisnes dan sebagainya, ataupun mungkin macam walaupun kita suri rumah tapi kita nak more tu, kita suri rumah yang nampak lebih elegan lah dekat luar kan. Ataupun mungkin kat sini yang nak pergi kerja, nak pergi interview kan. Ada tak macam do and don't kan dalam fashion tudung. Okay, kita kata fashion tudung. Maksudnya kalau nak pergi interview boleh tak pakai bawal? Saya suka pakai bawal, ikat dekat bawah ni. Adakah ianya professional look? Okay, turban ke? Ni kalau kita kata macam untuk professional punya ni lah. Ada dia punya asas dia. Bila kita nak nampak profesional, lagi banyak ruang muka yang terlihat, itu lebih bagus. So kalau ada kadang-kadang dalam saya punya kelas ceramah ataupun kita punya training, klien tanya dia nak pergi interview dan dia nak pakai bawal. Dia tanya boleh tak? Jawapan kita selalunya kita cadangkan, kalau bawal anda pakai dia
Sekejap Dia masalah bawal tu bukan masalah tudung bawal tu. Sebab normally bila kita pakai tudung bawal, we are pakai macam ni. Ni aku demo kan. Ni di bawah lah contohnya kan. So we pakai macam ni. And we put it macam tu kan. So dia macam ni, dia punya masalah bukan masalah tudung ni. Dia masalah dia ialah dia menutup banyak ruang muka kita. Bila dia menutup ruang muka kita, kita nampak kurang berkeyakinan atau berkredibiliti sebab seolah-olah kita macam tak yakin sebab kita sorokkan muka kita. Tapi kalau nak pakai tudung bawal, and then kita boleh pakai tudung bawal and buat styling macam shawl. You see, macam ni and we do lah macam mana kan. So dia boleh, sebenarnya bukan masalah tudung, masalah styling. So kalau nak nampak style tudung tu, kalau bawal tu kita kan dia boleh buat gaya and macam ni, and we put it here and buat macam bawal, macam shawl. So and we lilit, so boleh. So dia sebenarnya kalau nak kata pergi interview sangat penting sebab first impression lah. Biasanya panel tu kita tak kenal dan dia first time nampak kita. So macam mana kita nak bagi first time nampak aku nak budak ni kerja dengan aku, macam tu kan. So bila pakai bawal ni kita nampak seolah-olah menyembunyikan sesuatu sebab muka kita tertutup banyak. So saya mencadangkan lebih cantik pakai shawl dengan orang kata muka tu luas terlihat. Tak boleh nampak saya belakang. Tapi yang terlihat tu, yang sepatutnya terlihat tu terlihat. So itu nampak anda maksudnya anda tak sembunyikan anything dan anda ready untuk serve lah. Something macam tu lah, that kind of message lah. Dan itu satu lagi, kalau macam tadi saya sebut tadi, untuk fashion nak pakai turban, nak pakai any kind of tudung yang ada sekarang tak ada masalah, as long as dia tak menarik perhatian audience ataupun orang-orang yang kita jumpa. Dia lebih tengok kepada tudung berbanding wajah kita. And then dia terletak dan kita tak terlalu memikirkan tentang tudung kita. So dia punya fashion dia basically dia kemas dan dia terletak elok. Itu dia punya rule. So macam mana kita nak stylekan dia tu, orang kata tak ada masalah sangat lah basically. So tinggal lagi kita nak attention orang tu lebih diberi kepada konten yang kita bawa dan pada wajah kita, bukan pada tudung. Itu asasnya begitulah. Nak fashion, nak style tu terpulang asalkan tidak overdo lah. Macam tu saja. Okey ke Ainul begitu? Ke nak demo style tudung? Aja kalau macam sekarang kan, macam orang kata apa, budak-budak sekarang lah kan. Pakai subang tu. Kan yang subang tu. Is it professional punya look tak? Maksudnya kalau, yelah, mana tahu kat sini ada adik-adik kan yang dengar, nak pergi interview nanti kan, nak pakai macam tu. Is it okay kan? Sebab yelah, tak nak nanti as a orang yang nak interview macam apa budak ni kan, macam tak serius ke kan? Sebelum ni pun kita pernah juga bersembang tau dengan kawan-kawan image consultant, sebab itu kan famous that time, pakai earring and then memang sangat cantik dan kita macam rasa nak pakai juga. Tapi back to the asas, dia pakai earring yang di luar tu dia lebih kepada fashion. Sebab earring sepatutnya dia punya konsep asalnya adalah dipakai di telinga dan bila ada tudung jadi macam kita terpaksa keluarkan something untuk nampak dia di luar. Jadi dia untuk acara casual, event, majlis-majlis yang tak rasmi, dia boleh. Tak ada masalah. Tapi dalam profesional, setakat yang saya faham lah, dia tidak begitu di-advise lah. Tapi depends juga dengan industri mana anda pergi interview. Contohnya kalau industri yang serius, contohnya seperti perubatan, pendidikan, jabatan-jabatan kerajaan, dia memang follow apa yang kita sembangkan tadi. Tapi if let's say you masuk industri contohnya perfilman, industri seni, benda-benda art dan kreatif, so dia tak begitu macam kita punya cara lah, dia lebih open. So that one mungkin anda boleh. Tapi tengok industri. Kalau biasanya industri kreatif, industri seni, yang ke arah culture macam tu, dia biasanya lebih open. Tapi yang normal interview yang biasa kita pergi ni, kita tak sarankan lah. Macam tu lah. Lebih kurang gitu.
Maksudnya langkah selamat, nanti view tu pakai elok-elok dulu. Pakai maksudnya secara yang betul lah. Dah dapat kerja nanti, atas kita orang Suka hati. hati lah kan. Ya, ya, Sebab ya, betul. penting lah kan, penting untuk kita, orang melihat kita tu, maksudnya orang terus dah kata apa, orang kata apa, bukanlah kita nak kata dia buruk sangka ke apa kan, tapi the first impression tu macam Hajar kata tadi, 7 saat tu dia dah boleh describe dah kita macam-macam, betul tak? Yep. Betul, betul. Lah. Especially interview lah. Jam untuk interview tu saja kan. Yeah. Walaupun interview online lagi penting online lagi kritikal sebab orang tak nampak kita jalan, orang tak nampak kita duduk, orang tak nampak kita, dia nampak yang screen square tu saja. Lagi kita kena jaga penampilan atas lah. Orang sebut above keyboard dressing kan. Atas keyboard dressing kita termasuk tudung ni, sangat-sangat kritikal, lagi penting. Macam tu. Right. Okay, kalau ada apa-apa soalan lagi kita tanya, kan? Yes. Banyak sebenarnya kan? Betul tak? Hanya kerana selai tudung ni macam-macam tu tak kan? Daripada tudung pun orang nak. Kita kata sekarang ni pun kita banyak bekerja online, interview pun online, kan? Jumpa klien pun online. Walaupun kita kata kita online, work from home tak bermakna tak bersiap lah. Tak bersiap, tak pakai secara profesional lah. Profesional. Kita jumpa dengan kita punya klien ke, kita punya bakal sebagainya kan. Betul. Okay lah. Yes, very very important. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya lagi. Boleh. Dah 9.50. Dekat sejam juga kita sembang. Itulah. Tapi kalau macam nak interview kan, nak pergi interview tu sebenarnya macam turban tu okey lah pakai kan? Boleh kan? Dia kira profesional. Sebab tengok kan. Sebab turban ni dia macam style tudung yang orang kata apa, dia macam people choice dia nak pakai turban, mungkin ada setengah orang akan nampak macam turban ni terlalu macam high end sangat, macam urban sangat ataupun terlalu western sebab dia pakai turban, tapi dia macam people choice, dia memilih untuk pakai turban tu. So kita tak boleh nak halang lah, sama macam orang nak pakai tudung labuh, nak pakai niqab, nak pakai tudung selendang, nak pakai turban. So dia jenis-jenis tudung yang orang nak pakai. Cuma sebab turban ni konsepnya adalah dia nampak bentuk muka tu nampak jelas, dan as long as the turban colour dia tidak berwarna-warni dan tidak terlalu overdo, so dia masih boleh diterima sebagai something yang as long as dia punya warna pun kena dengan baju dia, nampak profesional, kemas, so itu masih boleh diterima. Sebab turban ni ada setengah orang memang dia memakai, jenis orang yang memakai turban, so kita kita bukanlah tak boleh, maksudnya kita tak kata tak boleh lah, as long as dia punya style tu masih kemas dan tak menarik perhatian dengan berlebih-lebihan, dengan ada earring besar, ada lain cerita lah, tapi kalau dia kemas dan okey saja, dia boleh diterima lagi. Okay, maksudnya dalam memilih kata apa, walaupun selai tudung, tapi maksudnya bila kita nak beli tu, pilih betul-betul, make sure apa yang kita laburkan, walaupun tudung tu mungkin harga RM10 pun, tapi make sure berbandul. Berbandul kita beli tu match dengan kulit kita, dengan kata apa, skin kita, dengan apa fashion material semua. Walaupun mungkin harga RM10 tapi boleh nampak kata apa, mahal lah bila kita pakai. Itu kan kata tudung tu mahal beratus, tapi bila kita pakai tak match, tak nampak. Tak nampak mahal. Tak nampak mahal tu lagi. Betul kan? Sebab kadang-kadang ada orang macam bila kita tanya kan, tak, dia beli tudung biasa saja, tapi cara dia nampak pakai mungkin sesuai dengan dia, nampak ianya mahal, kan? Nampak mahal. Betul. Dan yang paling penting lagi, bila beli tudung tu kena pakai lah. Ada setengah orang beli. Betul kena pakai. Dia cakap untuk diri sendiri juga. Malah salah sejagat, walaupun ada tudung merah, tapi percayalah nanti beli lagi tudung warna merah, so macam tak ada pula warna merah. Itu adalah semua wanita Malaysia. Rasanya semua itu general lah. General penyakit. Okay, kalau tak ada soalan, saya rasa itu sahaja yang malam ni kot kan, borak-borak kita kan. Yap. Semua. Okay, terima kasih Puan Hajar kata bersudi. Ya, terima kasih Ainul. Malam ni kan, saya rasa macam banyak sangat ilmu baru didapat. Sebab betul lah, macam cakap kadang-kadang pergi kedai ni pilih tudung yang mana suka, yang mana cantik kan. Tak fikir dah
sampai ketak untuk kita. So lepas ni harap semua orang kata apa dengan ilmu ni kata lebih bijak berbelanja lah. Betul tak kan? Yes. Belanja. Masa beli sekali pakai beli banyak kali pakai. Bukan beli sekali lepas tu rasa macam dah tak selesa lah. Yes. Selesa lah kan. Rugilah. Okay. Okay. Betul. Terima kasih Hajar. Ada apa-apa tak nak kata apa? Dah sekali. Tak ada apa semua. Terima kasih sebab menjemput dan juga semoga apa yang dikongsikan tadi ada manfaatnya. Kalau ada salah silap ke, salah ajaran ke, sebenarnya apa yang kita cakap tadi tu adalah orang kata cadangan saja. So setiap orang di luar sana mungkin ada preference sendiri, ada pendapat sendiri. So itu kita tak nafikan lah. So yang apa yang saya kongsikan adalah apa yang kita cadangkan sahaja. Alright, bukan hukum tak boleh-boleh. Dia bukan begitulah. Alright, okay. Wajib pakai kan? Tidak. Ni untuk hanya mencadangkan apa yang bagus. Tambah baik lagi. Nambah baik image sahaja. Lebih orang kata apa, pakai tu lebih yakin kan. Kita nak jumpa orang. Mesti kita semua ni pun bekerja daripada rumah. Banyak yang bisnes sendiri. Jadi nak selfie pun yakin kan. So kita selfie Betul. Kan penting kan tudung ni. Walaupun kita rasa macam tak penting tapi bila nak selfie tudung masuk. Jadi kalau tudung tak masuk nanti dah tak cantik pula selfie nanti. Okay. Betul. Terima kasih semua. Okay, terima kasih Ainul. Sama kami malam ni. Okay, insyaAllah mungkin next time saya live dengan topik-topik yang lagi best ke kan. Terima kasih semua. Okay, terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum. Bye.